Assalamualaikum, salam sejahtera saudara. Anda sedang menyaksikan langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Ini hari ketiga, minggu kedua mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen yang ke-14. Seperti biasa, Dewan akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara soalan-soalan yang akan dibangkitkan di Dewan Rakyat hari ini adalah soalan daripada Ahli Parlimen Tanjung Manis kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Beliau mahu tahu adakah kementerian mempunyai perancangan untuk memperkenal inisiatif gelembung pelancongan ke negeri Sarawak seperti yang telah pun dilaksanakan di Pulau Langkawi. Sementara itu, Ahli Parlimen Shah Alam pula meminta Menteri Kewangan menyatakan dua perkara. Pertama, adakah kerajaan bakal melanjutkan pemberian moratorium kepada individu dan perusahaan? Kedua, adakah kerajaan akan memperkenal pemberian moratorium tanpa faedah terakru? Ahli Parlimen Pandan pula meminta Menteri Pengajian Tinggi menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan kelangsungan institusi pengajian tinggi swasta atau IPTS yang kebanyakannya dilaporkan telah pun menutup operasi dan memerlukan bantuan disebabkan tidak dapat beroperasi seperti biasa dalam tempoh 12 hingga 18 bulan ini disebabkan SOP berkaitan dengan COVID-19. Baik, Ahli Parlimen Kulai pula meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan bilakah bantuan bulanan sebanyak RM1,000 oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM khusus untuk golongan orang kurang upaya OKU akan dilaksanakan. Soalan lain diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia diajukan oleh Ahli Parlimen Kinabatangan. Beliau mahu tahu apakah usaha kementerian dalam meningkatkan kualiti capaian rangkaian internet di kawasan bandar dan luar bandar. Soalan kedua pula, berapakah peruntukan yang disediakan bagi tujuan tersebut untuk Parlimen Kinabatangan. Baik saudara, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan Rakyat hari ini akan diteruskan dengan sesi pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Belanjawan 2022 untuk bacaan kali yang pertama, dan kedua adalah rang Undang-Undang Anti Pemperdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2021 untuk bacaan kali yang pertama. Selesai dua rang undang-undang untuk bacaan kali pertama tersebut, Dewan akan diteruskan dengan pembentangan rang undang-undang yang lain seperti yang dinyatakan dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Antaranya adalah rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2020, rang Undang-Undang Kilang dan Jentera Pemansuhan 2020 dan rang Undang-Undang Ordinan Peguam Bela Sabah Pindaan 2021. Anda boleh mengikuti kesemua soalan dan juga rang undang-undang yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini menerusi aturan urusan mesyuarat yang telah pun dimuat naik di laman rasmi Parlimen Malaysia. Baik saudara, semalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang serentak. Antara perkara-perkara yang dibangkitkan ataupun dinyatakan di Dewan Rakyat adalah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang memuktamadkan penambahbaikan SOP pencegahan COVID-19 bagi pilihan raya umum Dun Melaka, dan Dewan dimaklumkan sehingga 20 Oktober lalu sejumlah 897 permohonan diterima melalui sistem permohonan perumahan negara SPRN, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Terus ke YouTube Berita RTM untuk mengikuti kembali soalan-soalan yang telah pun dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat dan Dewan Negara semalam. Kita ke Dewan Rakyat untuk mengikuti apakah jawapan daripada Menteri dan Timbalan Menteri untuk soalan-soalan yang telah saya nyatakan tadi. Silakan. Ahli yang berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 2021 yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan perutusan itu sekarang. Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. DR3 2021. Rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan dalam kurungan penyakit coronavirus 2019 dalam kurungan COVID-19 pindaan 2021. 2. DR7 2021. Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Amanah Negara dalam kurungan pindaan 2021. 3. DR 24 2020. Rang Undang-Undang Levy Keuntungan Luar Biasa Pindaan 2020. Yang ikhlas, Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Utama Dr. Rais Yati, Yang di-Pertua Dewan Negara.
pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat, saya menjemput Yang Berhormat Tuan Yusof bin Abdul Wahab Tanjung Manis. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak jual pantun kepada Yang Berhormat Menteri. Dari Lawas ke Tanjung Datu, soalan Tanjung Manis nombor 1. Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menjawab. Tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Bertua, saya nak jawab pantun tapi banyak yang bertanya soalan. Jadi sebelum saya meneruskan jawapan terhadap soalan oleh Yang Berhormat Tanjung Manis ini, saya mohon izin untuk menjawabnya bersekali dengan 14 soalan lain kerana menyentuh perkara yang sama, iaitu soalan nombor 26 oleh Yang Berhormat Bukit Bintang pada hari ini 27 Oktober, soalan nombor 29 oleh Yang Berhormat Seputih dan soalan nombor 34 oleh Yang Berhormat Tangga Batu bertarikh 2 November, soalan nombor 3 oleh Yang Berhormat Lenggong, soalan nombor 21 oleh Yang Berhormat Kemaman dan soalan nombor 34 oleh Yang Berhormat Port Dickson bertarikh 9 November, soalan nombor 7 oleh Yang Berhormat Machang dan soalan nombor 31 oleh Yang Berhormat Taiping bertarikh 15 November, soalan nombor 8 oleh Yang Berhormat Balik Pulau dan soalan nombor 9 oleh Yang Berhormat Pengerang bertarikh 30 November, soalan nombor 14 oleh Yang Berhormat Kepong bertarikh 6 Disember, soalan nombor 4 oleh Yang Berhormat Kota Melaka bertarikh 9 Disember, serta soalan nombor 4 oleh Yang Berhormat Kota Kinabalu dan soalan nombor 12 oleh Yang Berhormat Jerlun bertarikh 15 Disember. Tuan Yang Dipertua, susulan penularan COVID-19 di seluruh dunia, Malaysia telah menutup sempadan antarabangsanya sejak Mac 2020. Ditambah pula dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara, aktiviti sektor pelancongan negara menerima impak yang teruk. Situasi sukar sektor ini bukan hanya berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Walaupun aktiviti sektor pelancongan terbatas, namun Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEK sentiasa meneroka segala peluang dan mempersiapkan penggiat industri untuk kembali aktif apabila ia dibenarkan beroperasi serta merancang untuk industri ini bangkit semula selaras dengan pelan pemulihan negara. Antara inisiatif besar yang dilaksanakan oleh MOTEK adalah memperkenalkan Gelembung Pelancongan Domestik Langkawi bermula 16 September pada tahun 2021. Apa yang lebih istimewa adalah pembukaan semula Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan domestik melalui projek rintis. Ini dilancarkan semasa larangan rentas negeri masih berkuat kuasa di seluruh negara. Kami di MOTEK sebenarnya telah membangunkan perancangan untuk pembukaan lebih banyak gelembung perjalanan domestik secara berperingkat dan bersasar selepas Langkawi. Walau bagaimanapun, kita lebih gembira dengan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober 2021 berhubung kebenaran aktiviti rentas negeri hasil daripada kejayaan negara mencapai kadar vaksinasi 90% populasi dewasa. Ini tentunya membawa kabar yang lebih baik kepada industri pelancongan negara kerana sebagai industri yang sangat bergantung kepada mobiliti atau pergerakan, kebenaran rentas negeri untuk tujuan pelancongan ini tidak lagi membataskan pergerakan dan destinasi pilihan yang terhad untuk rakyat Malaysia melancong di dalam negara. Justru Tuan Yang Dipertua, susulan pengumuman kebenaran rentas negeri tersebut, maka pada masa ini tiada lagi keperluan untuk mewujudkan gelembung-gelembung pelancongan domestik yang lain. Jadi merujuk kepada projek rintis gelembung pelancongan domestik di Pulau Langkawi, sukacita dimaklumkan bahawa tempoh 16 September hingga 15 Oktober Pulau Langkawi telah menerima kemasukan seramai lebih 100,000 orang pelawat dari seluruh negara. Sebenarnya panjang lagi jawapan saya, memandangkan masa ni saya terpaksa berhenti. Saya akan beri secara bertulis yang lengkap. Terima kasih. Saya buka soalan tambahan pertama, Tanjung Manis. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita berharap selepas ini mungkin lebih ramai lagi pelancong yang akan sampai ke Sarawak dan juga negeri-negeri lain. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, Tanjung Manis terkenal dengan kain songket rajang, udang kering belawai, ikan salai dan gula apung Pulau Beruit, dolphin, buaya dan lain-lain lagi. Baru-baru ini, Sarawak Forestry Corporation SFC, sebuah badan berkanun di Sarawak,
telah memaklumkan kepada saya tentang penemuan beberapa kumpulan monyet Belanda atau proboscis monkey di kawasan Tanjung Manis, terutamanya di Batang Paluh. Ini adalah di luar kawasan TPA, Totally Protected Areas. Ini adalah produk pelancongan baru yang berpotensi untuk membawa pelancong luar negeri ke kawasan ini untuk melihat monyet Belanda dan produk-produk pelancongan lain di Tanjung Manis. Soalan saya, apakah bantuan yang kementerian dapat salurkan kepada pengusaha pelancong untuk memperkenalkan produk pelancongan baru ini kepada pelancong dari dalam dan luar negeri? Dan soalan berkaitan, secara umumnya, apakah inisiatif dan insentif yang akan ditawarkan oleh kementerian kepada pengusaha pelancongan tempatan Sarawak untuk merancakkan lagi industri pelancongan di Sarawak? Terima kasih. Terima kasih Tanjung Manis. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Tanjung Manis. MOTEK sentiasa berusaha untuk mengetengahkan produk-produk dan penemuan pelancongan baru bukan sahaja di Tanjung Manis tetapi di seluruh negara. Antara bantuan yang boleh diberikan oleh kementerian melalui Tourism Malaysia adalah insentif galakan melancong Malaysia atau lebih dikenali dengan gamelan. Insentif galakan melancong Malaysia atau lebih dikenali dengan gamelan dan juga geran sokongan pelancongan seni dan budaya GSPSB telah diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dalam usaha membantu pengusaha industri pelancongan, pihak NGO serta pengusaha penginapan yang berdaftar menggunakan konsep grant sepadan atau dengan izin matching grant. Insentif ini dapat mengurangkan beban kos promosi kepada penggiat industri pelancongan dalam Malaysia dan seterusnya menggalakkan pelancongan domestik serta meningkatkan ketibaan pelancong asing terutama semasa tempoh pemulihan COVID-19. Insentif promosi ini akan meningkatkan visibility bagi acara-acara pelancongan negara termasuk program-program yang dianjurkan dengan sokongan geran ini di Sarawak. Sekali lagi Tuan Ketua, panjang jawapan saya untuk membantu mereka untuk mengetahui, jadi saya akan beri secara bertulis jawapan yang penuhnya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput yang berhormat Padang Serai. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian. Bolehkah Menteri terangkan secara terperinci mengenai garis masa pembukaan sektor pelancongan di seluruh Malaysia? Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima Padang Serai, sila. Terima kasih Tuan Ketua. Cuma saya nak tanya, adakah dimaksudkan dengan pembukaan untuk internet antarabangsa ya? Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia dari pelancong antarabangsa. Itu dimaksudkan. Ya, sebenarnya kita telah mengumumkan untuk pembukaan untuk Langkawi saja mula pada 16 bulan November ini, dan untuk antarabangsa untuk seluruh Malaysia kita akan melihat dulu secara kita observe dengan izin. Kita nak observe dulu bagaimana keadaan di Langkawi dahulu, barulah kita berani membuka untuk seluruh negara. Namun begitu memang kita sudah bersiap sedia, yang berhormat, kita bersiap sedia dari segi kita punya prosedur, SOP, dan juga apabila sudah nampak dia macam okey je, walaupun kita meletakkan 3 bulan, saya rasa tak sampailah 3 bulan yang Muhammad. Jadi saya rasa bolehlah kita buka awal daripada itu. Jadi kita doakan agar ianya boleh berlaku dalam masa yang dekat lagi, selepas 16 November ini dan mungkin awal bulan Disember, insya-Allah ya. Itu bukan janji saya tetapi kita cuba, kita usahakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput yang berhormat Tuan Khalid Abdul Samad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Saya pun ada pantun. Don Melaka dibubar juga. Akan diadakan pilihan raya. Kerana nak halang PH berkuasa, sanggup bebankan rakyat Malaysia. Datuk Speaker, soalan saya nombor 2. Baik. Sila Menteri Kewangan Dato' Timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Datuk Yang Dipertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat Shah Alam atas persoalan yang dibangkitkan kepada Kementerian Kewangan. Untuk makluman Yang Berhormat, pada 14 Oktober 2021, industri perbankan telah mengumumkan skim pengurusan dan ketahanan kewangan atau lebih mudah dikenali sebagai URUS bagi golongan 50% terbawah kumpulan pendapatan atau B50, iaitu isi rumah berdepatan sehingga RM5,880 Malaysia yang masih terkesan akibat pandemik COVID-19. Untuk makluman Yang Berhormat, skim ini yang menyuruh bukan sahaja membantu peminjam membuat bayaran balik pinjaman mengikut kemampuan mereka, malah peminjam juga mendapat manfaat menerusi nasihat pengurusan kewangan yang boleh meningkatkan daya tahan kewangan mereka dalam jangka masa yang panjang. Di bawah program URUS ini, peminjam golongan B50 yang memenuhi syarat akan mendapat pengecualian faedah selama 3 bulan dan juga pilihan untuk mengurangkan bayaran ansuran pinjaman sehingga 24 bulan secara keseluruhannya. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi peminjam-peminjam lain yang juga terkesan dan memerlukan bantuan balik pinjaman selepas pakej pemulih tamat, bank-bank akan terus menyediakan pakej bantuan termasuk pengurangan bayaran ansuran bulanan mengikut kemampuan peminjam. Peminjam juga boleh memohon pelbagai program yang ditawarkan oleh Agensi Kaunseling dan Perusahaan Kredit atau AKPK seperti program pengurusan hutang atau dengan izin Debt Management Program, skim penyelesaian pinjaman kecil atau Small Debt Resolution Scheme dan skim sokongan daya tahan kewangan atau Financial Resilience Support Scheme. Untuk makluman Yang Berhormat, program-program ini dilaksanakan dengan kerjasama dan sokongan institusi perbankan dan mempunyai ciri-ciri seperti ansuran bulanan yang berkurangan, pelanjutan tempoh bayaran balik dan program sokongan daya ketahanan. Tuan Yang Bertua, walaupun kerajaan ingin menekankan bahawa bank-bank bersedia untuk memberi bantuan balik pinjaman kepada mereka yang terjejas, permohonan moratorium di bawah pemulih masih dibuka kepada peminjam yang memerlukan dan mereka hanya perlu menghubungi bank masing-masing sekiranya menghadapi kesukaran semasa berurusan dengan pihak bank atau permohonan bantuan bayaran balik pinjaman ditolak. Mereka boleh menghubungi Bank Negara Malaysia secara terus melalui BNM Teneling di talian 13885465. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Sila. Terima kasih saya ucapkan kepada Timbalan Menteri atas soalan jawapan yang telah diberikan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan keseluruhannya kerana telah bersetuju dengan cadangan yang telah dibawa oleh Pakatan Harapan supaya moratorium yang tanpa faedah ditawarkan paling kurang selama 3 bulan. Berdasarkan kepada jawapan itu cukup baik. Bukan sekadar itu tetapi ada juga khidmat dan kaunseling dan sebagainya. Untuk mendapatkan keberkesanan yang lebih dalam soal ini, saya nak bertanya sama ada pihak kerajaan akan mengadakan program untuk menggalakkan supaya penerima moratorium tanpa faedah itu, iaitu pemilik hartanah, akan memanjangkan pula kepada golongan penyewa. Ya, ini kalau kita baca apa yang telah berlaku di Germany, ya, apabila diberikan moratorium pada pemilik hartanah, rumah ke, kilang ke dan sebagainya, mereka pula telah memanjangkan manfaat moratorium ini kepada penyewa rumah dan penyewa kilang. Kerana mereka ini lagi susah berbanding dengan golongan yang boleh dapat pinjaman untuk membeli hartanah. Ya, kalau boleh, kerajaan fikirkan satu skim menggalakkan pemilik hartanah yang dapat moratorium tanpa faedah itu untuk tidak mengenakan sewa pada mereka-mereka yang menyewa rumah-rumah mereka ataupun paling kurang ada diskaun pada sewa-sewa itu. Apa pandangan Timbalan Menteri? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Tuan Yang Bertua, Kementerian Kewangan mengambil pandangan Yang Berhormat Shah Alam tadi sebagai satu langkah yang terkehadapan. Bila pemilik-pemilik hartanah mendapat moratorium yang diberi oleh kerajaan, mereka sepatutnya mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan penyewa-penyewa juga yang terkesan dapat juga bantuan
hasil daripada moratorium. Namun demikian, Yang Berhormat, kerajaan boleh menggalakkan mereka, tetapi ia tertakluk kepada keputusan kerana perjanjian di antara penyewa dan pemberi persewaan itu adalah tertakluk kepada perjanjian asal. Namun demikian, kerajaan akan menggalakkan dan Kementerian mengambil pandangan Yang Berhormat sebagai satu pandangan yang baik. Terima kasih. Terima kasih, Salam. Ini galakkan kerana keluarga Malaysia, ya, kempen yang telah dimulakan oleh Yang Berhormat Pandan dulu. Semangat keluarga Malaysia. Terima kasih. Saling membantu. Baik. Terima kasih. Pertanyaan tambahan yang kedua, kalau tidak ada, saya teruskan dengan menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Aziz bin Abdul Rahim Baling. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Hormati bahasa jiwa bangsa, Tamil, Melayu dan juga Cina. Itulah kebanggaan kita, keluarga Malaysia. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri Kanan Pendidikan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa berusaha untuk memastikan kurikulum yang digubal relevan dengan keadaan semasa. Buat masa ini, KPM tidak mewujudkan mata pelajaran khusus berkaitan pengurusan kewangan sebagai mata pelajaran mandatory. Walau bagaimanapun, elemen pengurusan dan perancangan kewangan merupakan satu daripada 6 elemen dalam pendidikan kewangan yang telah diintegrasikan dalam kurikulum bermula daripada peringkat prasekolah hingga ke sekolah menengah. Elemen pengurusan dan perancangan kewangan dalam pendidikan kewangan menerapkan pengetahuan dan kemahiran merancang dan mengurus kewangan peribadi di samping menerapkan nilai kewangan secara rasional dan bertanggungjawab. Untuk maklumat Yang Berhormat, pengintegrasian elemen ini telah dilaksanakan dalam mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam pada peringkat menengah rendah dan menengah atas. Elemen ini turut diintegrasikan dalam mata pelajaran elektif iaitu ekonomi, prinsip perakaunan, perniagaan, sains rumah tangga dan pertanian pada peringkat menengah atas. Melalui pelaksanaan pengintegrasian elemen tersebut dalam mata pelajaran teras dan elektif, KPM yakin murid dapat mempelajari asas pengurusan kewangan yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Pendekatan ini secara tidak langsung akan melahirkan murid yang celik kewangan dan mendidik mereka daripada terdedah kepada masalah kewangan yang serius pada masa akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Baling. Terima kasih Datuk Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Kalau kita tengok fakta lebih 1,000 belia di Ikhtiar Muflis baru-baru ini yang berumur di antara 18 hingga 35 tahun. Mereka telah dibankrupkan sepanjang tahun 2020 dan 2021. Jadi soalan tambahan saya, di samping subjek pengurusan kewangan, adakah kementerian akan memperluaskan subjek keusahawanan bagi mendidik pelajar-pelajar sekolah menengah tentang asas-asas meniaga dan juga fungsi agensi-agensi kerajaan yang ada di Malaysia, memandangkan ramai anak-anak muda hari ini tidak tahu tentang kewujudan ataupun fungsi kewujudan sesuatu agensi yang bertujuan untuk membantu mereka khususnya dalam bidang keusahawanan, dan bagaimanakah KPM dapat memastikan pengintegrasian elemen pendidikan kewangan ini boleh dapat dilaksanakan secara berkesan dengan anak-anak muda tidak terjebak dengan apabila mereka ni kan naif, terlalu naif sampai nama-nama mereka di black senarai hitamkan dalam CITOS, OCIS dan sebagainya. Umur 21 nak pinjam loan motosikal pun nama dah disenarai hitamkan dalam CITOS dan sebagainya. Jadi bagaimana berkesannya integrasi ini? Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat dan Baling. Untuk maklumat Yang Berhormat, pelaksanaan pendidikan kewangan dalam kurikulum mata pelajaran diintegrasikan secara langsung dan merentas kurikulum bermula daripada peringkat prasekolah hingga ke sekolah menengah seperti mana yang telah saya terangkan tadi. Jadi terdapat 6 elemen pendidikan kewangan yang diintegrasikan dalam kurikulum persekolahan iaitu
Yang pertama, wang sumber pendapatan dan kerjaya. Kedua, tanggungjawab dan membuat keputusan kewangan. Ketiga, pengurusan dan perancangan kewangan. Keempat, simpanan dan pelaburan. Kelima, pengurusan kredit dan hutan. Keenam, pengurusan risiko, pelindungan dan insurans. Kesemua nilai-nilai ataupun elemen pendidikan kewangan ini telah diterapkan sebenarnya yang telah saya terangkan tadi. Jadi selain daripada itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia untuk mengintegrasikan elemen tersebut dalam kurikulum persekolahan. Ya, jadi sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Dalam proses penerapan tersebut, murid akan mempelajari apa yang telah kita bincangkan tadi, iaitu nilai-nilai murni, cara pengendalian, pengurusan kewangan dan perancangan kewangan. Ianya akan menghindari mereka daripada terjebak dalam keadaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Baling. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambah kedua, sila Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Terima kasih, Datuk Speaker. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya tertarik dengan soalan asal Baling berkenaan dengan pengurusan kewangan ataupun lebih menjurus pada literasi kewangan. Saya mendengar jawapan Timbalan Menteri tadi. Soalan tambahan saya begini. Di luar sana, corak negara kita ni adalah hutang isi rumah penduduk adalah di antara yang paling tinggi. Kalau tidak di Asia pun, di Asia Tenggara. Kita ni penduduk mengalami hutang isi rumah yang tinggi. Itu satu. Yang kedua, kadar yang diisytiharkan muflis seperti disebut sahabat saya dari Baling. Soalan saya, Yang Berhormat Menteri, apakah memadai dengan kurikulum sekarang yang telah Timbalan Menteri jelaskan, ataupun apakah Kementerian Pendidikan bersedia untuk melonjak daripada keadaan sekarang untuk melakukan ubahsuaian terhadap kurikulum supaya ianya talent atau bersesuaian dengan masalah yang sedang dialami oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, Kulim Bandar Baru. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Jadi sebenarnya ada 3 elemen atau unsur yang sangat penting bila mana kita menerapkan pengetahuan ataupun pendidikan celik kewangan ini. Yang pertama adalah pengetahuan, keduanya ada kemahiran, ketiganya adalah yang paling penting saya rasa adalah nilai murni yang perlu kita terapkan, termasuklah bertanggungjawab, sifat bertanggungjawab dalam pengurusan dan selain daripada apa yang saya sebutkan tadi. Jadi saya pasti dengan apa nilai-nilai yang telah kita terapkan tadi dan juga dengan kerjasama dan apa yang mereka pelajari daripada ibu bapa mereka, kalaulah dapat kita wujudkan satu masyarakat dengan nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi, maka sudah tentunya ianya dapat menghindarkan murid kita daripada terjebak dalam apa yang disebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya ingin teruskan dengan menjemput... Tadi Ketua, tambahan satu soalan lagi. Tak perlu. Padang Serai. Saya jemput Datuk Seri Dr. Wad Azizah Wan Ismail Pandan. Saya untuk Yang Bertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Sila Menteri Pengajian Tinggi menjawab. 3 minit. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Pandan. Tuan Yang Dipertua, kerajaan amat prihatin dan memahami kesan yang dirasai oleh IPTS akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Dalam mendepani perkara ini, KPT telah mengambil beberapa langkah strategik bagi memastikan IPTS dapat meneruskan operasi sepanjang tempoh pandemik. Antaranya adalah yang pertama, menubuhkan pasukan pemudah IPTS. Pasukan ini bertindak mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi IPTS serta mencadangkan penyelesaian terbaik berbentuk jangka pendek, sederhana dan panjang agar IPTS dapat bergerak maju dan bersaing di peringkat nasional maupun global.
Terdapat 37 inisiatif telah dikenal pasti untuk dilaksanakan, sebanyak 6 daripadanya berbentuk jangka pendek sedang dilaksanakan dan dijangka selesai Disember 2021. Manakala yang kedua pula adalah melaksanakan program penjana KPT Camp IPTS berbentuk reskilling dan upskilling disasarkan kepada graduan IPTS yang belum mendapat pekerjaan selepas bergraduate. Pihak IPTS diberi tanggungjawab untuk mengendalikan latihan dan kerjasama dengan pihak industri bagi menawarkan pekerjaan kepada peserta sebaik saja mereka menamatkan kursus. Sehingga 25 Oktober 2021, 89 program dengan nilai 18.8 juta telah diluluskan kepada 16 buah IPTS yang mengemukakan permohonan. Selain daripada itu, melibatkan sesi libat urus dan konsultasi antara IPTS dengan Persatuan IPTS dan juga dengan KPT, seterusnya memperkukuhkan penggunaan sistem e-IPTS, dan kita juga di peringkat KPT menyediakan self-test COVID-19 kepada pelajar di IPTS. Di sini saya nak maklumkan hampir 350,000 self-test COVID-19 kepada IPTS telah kita berikan. Tujuan dia adalah untuk pastikan keselamatan pelajar dan bantuan kemudahan bantuan dan pinjaman kewangan juga kita siapkan melalui kemudahan pinjaman PTPTN kepada pelajar yang berkelayakan, dan wang pendahuluan pinjaman sebanyak 1,500 kepada pelajar IPTS telah diperkenalkan tahun ini untuk membantu menampung sebahagian perbelanjaan mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih. Soalan pertama sila Pandan. Terima kasih Yang Ketua, kerana saya tengok adalah juga pelan-pelan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Tetapi saya nak tanya, kerana mengikut apa yang dijangkakan, 10% daripada IPTS akan tutup, gulung tikar. Dan daripada 440 itu dianggarkan 40 dah tutup, manakala 30 lagi akan tutup. Dan apakah kerajaan mempertimbangkan pelepasan cukai tax holiday selama 2 tahun membantu IPTS meneruskan kelangsungan dalam situasi COVID-19 yang melanda. Tapi saya juga tahu bahawa IPTS ini ada yang kualitinya yang dipertikaikan. Jadi kita mesti memilih yang mana yang boleh kita tolong. Tapi juga apabila pelajar-pelajar ini, terutama daripada B40 dan juga M40 juga, sekarang ni mereka tidak, TPTN tidak memberikan mereka cukup untuk sara hidup. Jadi ini kalau kelangsungannya, dia kena fikirkan win-win ya. Satunya IPTS untuk pendidikan, tetapi juga dengan student-student tu yang kita nak masukkan. Kerana kalau IPTS itu diberikan kelonggaran, kalau boleh diturunkan yuran. Terima kasih. Terima kasih Pandan. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat daripada Pandan. Memang kementerian tak nafikan ada beberapa IPTS yang telah ditutup disebabkan, tapi kebanyakannya adalah berstatus college. Itu atas dasar permohonan dan permintaan secara sukarela oleh pihak college yang memohon untuk ditutup. Tapi pihak KPT sentiasa berpeluang kepada college ini untuk memperbaiki pengurusan masing-masing. Inisiatif pengurangan cukai juga dibincangkan di dalam pemuda IPTS. Dianya salah satu daripada 37 inisiatif yang telah dicadangkan oleh pemuda IPTS dalam tujuan untuk membantu IPTS berkenaan. Walau bagaimanapun, KPT telah memanjangkan cadangan ini untuk pertimbangan pihak Kementerian Kewangan, dan untuk makluman yang berhormat juga, KPT masih lagi membuat libat urus dengan MOF agar MOF dapat mempertimbangkan permohonan yang dikemukakan oleh pemuda IPTS mengenai pengurangan pengurangan yuran pula. Untuk makluman yang berhormat juga, kita telah menetapkan moratorium di mana kenaikan yuran di IPTS ini tidak dibenarkan sehingga 31 Disember 2021, dan ada IPTS yang telah memberi pengurangan yuran sebanyak 520 dan dibagi laptop cuma kepada pelajar B40 dan pelbagai inisiatif yang diberikan oleh pelajar IPTS.
Dan untuk makluman yang berhormat juga, pengurusan IPTS ni sebenarnya di bawah Akta Syarikat. Tapi engagement sentiasa kita buat bersama dengan IPTS berkenaan. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Beaufort. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya nak bertanya dengan Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan memberikan bantuan pinjaman yang mudah kepada IPTS yang terjejas disebabkan oleh COVID-19, dan kalau ada, berapa ramai yang mendapatnya dan berapakah jumlah kewangan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk membantu IPTS ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Beaufort di atas keprihatinan Yang Berhormat terhadap IPTS di Malaysia ini. Untuk makluman Yang Berhormat, engagement seperti yang saya nyatakan tadi telah dijalankan melalui pemudah IPTS. Dan waktu yang sama juga Yang Berhormat juga maklum selaku pengurusi MARA, ada kerajaan melalui penjana juga telah memperuntukkan sejumlah dana melalui KPLB dan MARA untuk membantu IPTS Bumi Putra yang terlibat. Jadinya secara langsungnya di peringkat KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, kita hanya memudah cara dan insya-Allah kita akan memanjangkan, dan kita anggap IPTS ini adalah satu daripada industri yang berpotensi di Malaysia ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Menteri. Soalan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Sabri bin Aziz Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Tenaga dan Sumber Asli, ketimbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Jerai. Majlis Keselamatan Negara MKN telah membahagikan pengurusan bencana kepada 3 tahap mengikut skala kejadian dan penyelarasannya itu. Tahap 1 di peringkat daerah, tahap 2 di peringkat tangkap 2 di peringkat negeri, dan tahap 3 di peringkat negara. Kejadian tanah runtuh dan aliran puing yang melanda Gunung Jerai pada 18 Ogos 2021 merupakan kejadian bencana setempat yang terkawal dan tiada potensi merebak, menjadikannya pengurusannya mengikut pengurusan bencana tahap 1 di bawah penyelarasan Pegawai Daerah YAN. Kementerian ini dan Jabatan Mineral Sains Geosains Malaysia JMG akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi tindak balas yang berkaitan dalam menjalankan aktiviti mitigasi bencana yang diperlukan di kawasan yang terjejas akibat kejadian bencana di Gunung Jerai. Sehingga kini JMG telah melaksanakan analisa geologi, geomorfologi dan geologi kejuruteraan bagi mengenal pasti lokasi cerun di Gunung Jerai yang berisiko terjadi tanah runtuh serta pemetaan aliran puing, termasuk mengenal pasti ciri-ciri aliran puing yang terjadi. Di samping itu, JMG juga sedang mengenal pasti tapak-tapak yang bersesuaian di Gunung Jerai bagi membangunkan sistem amaran awal bencana. JMG turut mengadakan program-program pemerkasaan komuniti dan kesiapsiagaan masyarakat setempat bagi mengurangkan kesan buruk bencana geologi ke atas masyarakat. JMG juga sedang menyediakan laporan pemetaan bahaya dan risiko cerun di Gunung Jerai Kedah yang diserahkan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA pada 26 November 2021. Laporan tersebut akan membantu pihak NADMA menentukan hala tuju mitigasi yang sesuai dilakukan di kawasan tersebut. Dalam masa yang sama, KESA melalui JMG bersama dengan Kerajaan Negeri Kedah akan melaksanakan projek pemetaan kawasan bencana geologi di Gunung Jerai Kedah bagi mengkaji kejadian tersebut dengan lebih terperinci dan mengenal pasti langkah-langkah mitigasi tambahan yang diperlukan serta pemasangan sistem amaran awal bencana geologi di tempat kejadian. Ini bagi memastikan keselamatan penduduk di kawasan terjejas dapat dijaga dan jika berlaku semula akan mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Secara Jerai, soalan tamam. Terima kasih Datuk Yang Ketua, dan terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan, dan alhamdulillah pihak kami merasa lega sebab daripada jawapan yang diberikan tadi, potensi untuk merebak
runtuhan-runtuhan cerun tidak akan berlaku lagi. Soalan saya, mohon penjelasan tentang langkah-langkah intensif jangka pendek oleh pihak kementerian dengan kosnya sekali, dan apakah status bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini sebanyak 75 juta ringgit. Sekian. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Jerai. Biasa soalan tambahan. Yang amat berhormat Perdana Menteri pada 23 Ogos 2021 telah mengumumkan bantuan sebanyak 75 juta bagi membantu negeri Kedah membaki segala kemudahan awam dan infrastruktur Dian dan Merbuk yang rosak akibat terjadi kepala air tersebut. Dana tersebut disalurkan kepada Kementerian Alam Sekitar KASA bagi kerja-kerja naik taraf sungai dan sistem aliran, pembinaan 2 jambatan baru, pembinaan intek loji rawatan air, pembinaan pangan sabur dan kerja pembaikan kemudahan pelancongan desa serta kerja baik pulih bekalan air. Keperincian projek tersebut boleh dirujuk kepada KASA. Untuk makluman yang dipertua, bagi skop KESA sedang menjalankan projek pemetaan kawasan bencana geologi di Gunung Jerai di mana pada tahun 2021 sebanyak 848,000 peruntukan telah disediakan bagi kerja-kerja pemetaan lapangan tanah runtuh dan aliran puing 500,000 bagi pembinaan infrastruktur tolok hujan automatik untuk persediaan pembinaan sistem abaran awal tanah runtuh 300,000. Pada tahun 2020 pula sebanyak 3,392,000 diperlukan bagi kerja pengumpulan data tapak lapangan, 3,050,000 cadangan dan kebentuk kaedah mitigasi tanah runtuh, pembangunan sistem amaran awal tanah runtuh dan konsep permekasaan komuniti 100,000 serta penyediaan laporan peta sebanyak 50,000. KESA akan memperuntukkan sebanyak 100,000 dari peruntukan sedia ada untuk melaksanakan skop kerja tahun 2021 di mana peruntukan akan disalurkan kepada GMG Kedah Perlis Pulau Pinang yang dilantik sebagai agensi pelaksana. Terima kasih. Menteri soalan tambahan kedua sila Yang Berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan perasaan orang-orang di P175 Papar. Kasihan dia cakap. Kasihan. Ini macam filem P.Ramlee. Tuan Yang di-Pertua, di Parlimen Papar kami sentiasa berhadapan dengan masalah alam sekitar di mana banyak tabing-tabing sungai yang runtuh mengakibatkan beberapa buah rumah, begitu juga jalan raya yang terputus apabila terjadinya hujan. Saya merayu sebelum masalah ini menjadi barah tahap 4 kepada kementerian untuk mengambil inisiatif atau mengatasi masalah ini supaya orang-orang di Papar di tempat-tempat yang terlibat itu dapat tidur dengan nyenyaknya. Kampung-kampung yang terlibat ialah kampung Pengalat Besar, kampung Pengalat Kecil, kampung Beringis, kampung Kawang, kampung Kinuta, kampung Limbahau, kampung Lakut, kampung Surati dan juga kampung Tamoy. Inilah kampung-kampung yang sangat-sangat memerlukan perhatian daripada kerajaan keluarga Malaysia. Terima kasih. Papar, soalan tak berkaitan dengan soalan asal ni. Sila Timbalan Menteri nak ulas. Terima kasih. Papar akan keperhatian penduduk di kawasan Papar. Dan saya amat setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Papar kerana masalah bencana banjir ini boleh memberi kesan yang buruk kepada rakyat. Dan saya rasa kementerian yang terbaik untuk menjawab soalan daripada Papar adalah Kementerian KASA melalui Jabatan Pengairan dan Saliran. Dan ini juga bergantung kepada kedudukan semasa dan ini bergantung kepada Kementerian Kewangan juga. Terima kasih. YB Menteri, ini berkenaan dengan tanah runtuh banyak tanah runtuh sekali. Tanah runtuh kita daripada KETSA sedia menyediakan khidmat nasihat teknikal di kawasan tanah runtuh tersebut. Dan untuk menyediakan khidmat nasihat itu kita akan kerjasama melalui kerajaan negeri Sabah. Dan kita memang sedia memberi kerjasama khidmat teknikal tersebut. Tapi actual work kerja yang sebenarnya dijalankan oleh KASA.
Ya, okey. Terima kasih. Yang penting tebing-tebing sungai yang runtuh itu kita dapat selesaikan secepat mungkin sebelum dia merembak ke tempat-tempat lain lagi. Terima kasih. Datuk Speaker, boleh saya satu lagi soalan? Saya buka soalan tambahan yang ketiga kepada Yang Berhormat Merbuk. Terima kasih Datuk Speaker sebab berlaku juga limpahan tu kepada kawasan Parlimen Merbuk. Saya cuma ingin dapatkan apakah dapatan awal JMG punca kejadian di Yan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Merbuk. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Punca sebenar kejadian tersebut adalah disebabkan oleh hujan yang turun yang terlalu lebat dalam masa waktu yang singkat. Dan perkara ini jarang berlaku dan ini mungkin disebabkan oleh kejadian fenomena pertukaran iklim yang berlaku. Itu saja yang saya boleh jawab untuk kejadian tersebut. Terima kasih. Menteri. Tanyaan jawab lisan seterusnya saya jumpa Yang Berhormat Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh Sri Gading. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker Orang Batu Pahat, saya Sri Gading. Saya nak berpantun sikit untuk Tuan Speaker. Sila jawab, sila balas. Ujian RTK Parlimen terlalu kerap. Penjawat awam, cikgu-cikgu tak pula dibuat. Soalan 6, silakan jawab. Amalan hijau jadi penyelamat. Silakan Tuan Speaker. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Timbalannya menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Sri Gading yang memulakan dengan pantun dan saya beli pantun tersebut. Kucing selasih siapa yang punya, harimau jantan berjalan tenang. Terima kasih Sri Gading sudi bertanya, dengarlah jawapan di nombor yang ke-6. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi tempoh 10 tahun akan datang, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) telah merangka dasar-dasar agro makanan 2021 hingga 2030 ataupun DAN 2.0 telah merangka inisiatif-inisiatif dalam meningkatkan amalan hijau dalam sektor pertanian bagi meminimumkan infak terhadap alam sekitar seperti berikut. Pertama, meningkatkan penerima gunaan pensijilan skim amalan pertanian baik Malaysia MyGap dan skim pensijilan organik Malaysia MyOrganic bagi sektor tanaman, perikanan dan juga ternakan. Yang kedua, MAFI menggalakkan pemuliharaan biodiversiti dan sumber asli termasuk sumber air melalui pemerkasaan perancangan bagi pembangunan projek agro makanan di kawasan sensitif alam sekitar dan pengurusan perosak secara bersepadu, Integrated Pest Management IPM, iaitu kawalan perosak secara biologi dengan penggunaan bahan kimia yang paling minimum. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi dalam program pertanian bandar atau komuniti dalam kalangan masyarakat yang dapat menghijaukan persekitaran dengan tanaman makanan menggunakan kaedah fertigasi. Yang keempat, melaksanakan penanaman dalam persekitaran terkawal, controlled environment farming, seperti kilang tanaman, di dalam bangunan dengan kawalan cahaya, suhu, kelembapan dan sebagainya mengikut keperluan tanaman. Yang kelima, menggalakkan penggunaan baja organik dan mikroorganisma berfaedah yang lebih mesra alam dan bersifat semula jadi, serta melaksanakan pengurusan nutrien lokasi spesifik di kawasan jelapan padi bagi mengenal pasti dan membuat pengesyuran pembajaan mengikut status kesuburan tanah. Yang keenam, menggalakkan aktiviti mengkompos sisa tanaman untuk dijadikan baja organik
dan yang ketujuh, menggalakkan penggunaan sistem reban tertutup bagi industri unggas untuk mengurangkan masalah pencemaran bau dan air, serta kaedah penternakan babi secara modern pig farming, dan strategi-strategi ke arah pertanian mampan turut disokong dengan penyediaan plan tindakan dasar sekuriti makanan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Timbalan Menteri, sila Seri Gading. Soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan. Saya dengar jawapan Tuan. Air dan tanah Tuan sebutkan. Banyak rancangan telah dikata, tapi pelaksanaan masih tak nampak. Tuan Speaker, penggunaan racun sintetik dan baja kimia di ladang-ladang ataupun di kawasan-kawasan pertanian telah menyebabkan air dan tanah menjadi begitu toksik. pH sepatutnya di skala 6 atau 7, tetapi di kawasan saya, di mana saya tinggal, kawasan pendalaman, pH sudah menunjukkan nilai 2 ataupun 3. Maknanya air dan tanah begitu acidic, begitu asid sekali. Air tak boleh, ikan tak boleh hidup di air, di tali-tali air, di parit-parit, dah tak boleh hidup dah, mati semua. Kalau kita nak bandingkan dengan zaman kita 50 tahun dulu, ada ikan, ada cacing dan sebagainya, bumi mati, cacing pun tak ada. Tanaman kita nak tanam pun susah nak hidup. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, apakah inisiatif sebenar kerajaan dan juga kementerian untuk memulihkan tanah dan air yang begitu toksik ini? Itu saja, Tuan Speaker. Terima kasih. Seri Gading, sila Timbalan Menteri. Terima kasih YB Seri Gading. Kalau kata P. Ramlee, kalau tak nampak itu tanda nak mati. Dan saya kira insya-Allah Seri Gading panjang umur, insya-Allah. Cuma langkah-langkah yang sedang diambil oleh pihak kerajaan, sebagai contoh di kawasan sawah padi yang memang kerosakan tanah berlaku sebelum daripada ini, maka proses untuk memulihkan tanah, memulihkan air, kerajaan telah memperkenalkan Smart SSB, di mana syarikat-syarikat swasta dengan kerjasama daripada agensi kerajaan telah memulihkan tanah dengan cara yang sangat berkesan, dan saya kira YB Seri Gading boleh pergi ke mana-mana tempat SSB ini, insya-Allah akan di kawasan Seri Gading ada apa? Dan insya-Allah pihak kerajaan akan terus melaksanakan dasar-dasar ini, dan sebagaimana yang saya sebut ada 7 rangka dalam jawapan tadi, kerajaan memberi keutamaan untuk sektor pertanian, penternakan dan juga perikanan, dan saya yakin sebahagian daripada ini akan terus dilaksanakan. Dan untuk makluman YB Seri Gading ini, sebahagian daripadanya telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan, dan saya sendiri turun dalam perancangan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Seri Gading. Maaf. Jemput. Halo Gajah. Patu Gajah. Sila Gajah. Terima kasih Tuan Speaker. Saya amat gembira mendengar 7 inisiatif yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Setiap kali kita dengar, dasar tu nampaknya jelas. Inisiatif tu separuh faham, separuh tak faham. Hari ini, setakat ini, kita telah berbelanja berbilion ringgit dalam sektor pertanian contohnya. Adakah Timbalan Menteri boleh menyenaraikan impak yang telah kita capai setakat ini dengan 7 inisiatif itu? Terima kasih. Terima kasih, Alu Gajah. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih kekanda saya daripada Alu Gajah yang sangat prihatin dengan pertanian. Untuk makluman Yang Berhormat, antara input yang
telah kita terima apabila kita perkenalkan 7 inisiatif daripada pihak kerajaan. Antaranya secara detail saya akan bagi secara bertulis. Antaranya kita memperkenalkan Smart SSB, Smart SBB, Smart SBB. Smart SBB ini bila kita perkenalkan dengan kita baik pulih tanah, dengan kita menggunakan kaedah perairan yang berteknologi, alhamdulillah sebagai contoh di Pendang. Saya hadir baru ni, daripada hasil padi biasanya sekitar 2 tan metrik untuk 1 hektar, alhamdulillah dia mencecah 7.9 tan per hektar, dan banyak lagi tempat-tempat lain yang kita buat, dan insya-Allah senarai yang lain di sudut fertigasi dan seumpamanya saya akan bagi secara bertulis. Kesan dia sangat baik. Boleh tambah sikit. Dalam menjawab secara bertulis, saya memohon supaya Kementerian Pertanian memberi angka gross operating surplus dan juga sumbangan kepada KDNK terhadap pelaksanaan inisiatif. Terima kasih. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Saya bagi satu lagi. Bagi jempol saja. Yang berhormat jempol. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Aktiviti pertanian sememangnya tidak terkecuali daripada menjejaskan alam sekitar di mana penggunaan racun, serangga, racun kimia, penebang hutan dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun perkara ini diberi perhatian dalam menerusi fokus ke-8 rancangan Malaysia ke-12. Jadi saya nak tahu keadaan bagaimana kita dapat merealisasikan keadaan ini bila mana kawalan peratus dari segi penggunaan baja kimia ini. Adakah kementerian bercadang ingin meletakkan peratus penggunaan baja kimia di mana kita mengamalkan baja organik untuk kita memelihara struktur tanah, alam sekitar dan sebagainya, dan bagaimana kerjasama dengan Kementerian Alam Sekitar untuk kita dapat menterjemahkan perkara tersebut. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Saya jempol, sila. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Jempol. Untuk makluman yang berhormat, penggunaan racun dan baja yang berasaskan kepada organik memang kita perkenalkan secara sungguh-sungguh kepada pengguna. Cuma kita berhadapan dengan sedikit masalah yang insya-Allah pihak MAFI akan selesaikan masalah ini. Antara yang besar iaitulah penggunaan baja dan racun organik ataupun bioorganik ini di sudut kos dia. Kos yang agak tinggi menyebabkan petani-petani kita ini dia kira mana benda yang murah tanpa dia memahami bahawa penggunaan baja secara organik dan pemulihan tanah juga secara organik sebenarnya dia menghasilkan hasil tanaman yang berganda, lebih baik daripada dia menggunakan baja-baja yang lama. Dan pihak kerajaan insya-Allah akan memberi penjelasan penerangan dalam isu ini, dan saya khususnya mengharapkan kepada semua para petani pesawah dan seumpamanya mengambil perhatian dalam isu ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tuan Ahmad Fazli bin Syahri Pasir Mas. Sila Ketua, soalan saya di nombor 7. Sila Menteri Kanan Pendidikan Tuan Timbalan menjawab. 3 minit. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa komited dalam usaha menyediakan prasarana dan kemudahan infrastruktur pendidikan kepada semua warga pendidikan di seluruh negara. Untuk maklumat Yang Berhormat, KPM telah merancang untuk membina bangunan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pasir Mas, Kelantan yang baru di atas tapak berstatus hak milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bagi mengatasi isu menumpang di bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim II. Tapak yang telah dikenal pasti ini merupakan kawasan Pendang yang memerlukan kerja-kerja awal rawatan tanah sebelum pembinaan bangunan boleh dilaksanakan. KPM akan mengemukakan permohonan peruntukan untuk kerja-kerja rawatan tanah di tapak tersebut untuk pertimbangan agensi pusat. Terima kasih. Soalan tambahan, sila. Pasir Mas. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang
saya kira cukup melegakan kepada warga pendidik di Pasir Mas khususnya, dan apa yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi telah pun saya dengar disebut-sebut oleh warga pendidik. Cumanya apakah timeline tahun yang kalau boleh diletakkan sasaran untuk kalau boleh kita letakkan tarikh untuk dimulakan pembinaan atau sekurang-kurangnya tarikh dia dapat disiapkan supaya ia memberikan suatu berita gembira kepada kami di Pasir Mas. Dan juga saya lihat bagaimana bajet yang untuk penyelenggaraan sekolah ya Timbalan Menteri, saya lihat bahawa bajet untuk penyelenggaraan sekolah-sekolah juga nampaknya masih belum turun, terutama di Pasir Mas dengan atapnya, dengan prasarana tidak terjaga. Boleh Timbalan Menteri bagi komen sikit? Terima kasih. Terima kasih Pasir Mas. Sila. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Mas menjawab soalan Pasir Mas mengenai timeline. KPM akan mengemukakan permohonan peruntukan untuk kerja-kerja rawatan tanah di tapak tersebut dalam rancangan Malaysia ke-12, Rolling Plan ketiga tahun 2023. Permohonan ini adalah tertakluk kepada kelulusan oleh agensi pusat dan kedudukan kewangan kerajaan. Setelah kerja rawatan tanah selesai dilaksanakan, KPM akan memohon peruntukan untuk pembinaan bangunan baharu dalam rancangan Malaysia ke-12, Rolling Plan keempat tahun 2024. Mengenai bajet penyelenggaraan bagi tempoh 2016 sehingga 2021, bilangan sekolah yang telah diselenggara serta jumlah peruntukan yang telah disalurkan KPM untuk penyelenggaraan sekolah-sekolah di Parlimen Pasir Mas adalah seperti berikut. 2016, bilangan sekolah 12, jumlah peruntukan RM220,000. 2017, 14 sekolah RM350,000, 2018, 8 sekolah RM310,000, 2019, 4 sekolah RM2.83 juta, 2020, 15 sekolah RM1.22 juta, 2021 dengan 5 sekolah berjumlah RM580,000. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput yang ke Papar. Yang berhormat Ledang. Terima kasih Timbalan Di-Pertua. Saya lihat sebenarnya kebanyakan masalah daripada apa yang berlaku berkenaan dengan mewujudkan bangunan ini adalah masalah pelaksanaan. Apa yang disebut tadi PPD di Pasir Mas, begitu juga PPD di Tangkak. Ya, saya tahu. Masih lagi menumpang bangunan milik sekolah menengah. Jadi tak selesai-selesai. Saya minta sepada satu tindakan tegas diambil. Yang kedua, Timbalan Ketua dan Timbalan Menteri, saya ingin bertanya sedikit jauh, bukan jauh tapi sedikit berkait dengan soalan ini juga, berkenaan dengan apakah langkah kerajaan untuk memanfaatkan PPD sebagai satu one-stop center untuk menangani dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan PDPR serta Didik TV Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebab ini telah dicadangkan oleh Majlis Permufakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional sejak bulan April yang lepas. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ledan. Usaha sentiasa diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan keselesaan dan perkhidmatan yang terbaik dari segi pembelajaran diberikan, dapat kita sampaikan kepada murid. Jadi untuk itu memang tak dinafikan masih ada PPD ataupun pejabat pendidikan daerah yang masih menumpang di sekolah, dan banyak lagi lah usaha yang perlu dilaksanakan ke arah tersebut. Itu yang pertama. Keduanya, mengenai kewujudan OSC, One Stop Center, dari segi pelaksanaan PDPR dan sebagainya, sebenarnya setelah saya terangkan tadi, usaha sentiasa diambil, termasuklah libat urus dengan NGO, dengan pelbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan PDPR yang terbaik untuk anak murid kita. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.
Pertanyaan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Puan Teo Nii Ching Kulai. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Tuan Timbalannya menjawab 3 minit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKM telah menyediakan bantuan kewangan kebajikan untuk meringankan beban kumpulan sasar buat sementara waktu sehingga mereka mampu untuk keluar daripada kepompong kemiskinan hidup berdikari. Bantuan kebajikan yang diberikan bukan untuk menampung kos sara hidup sepenuhnya, sebaliknya adalah membantu meringankan beban kewangan yang dialami. Di antara kenaikan kadar-kadar skim yang telah dibuat di mana yang telah dilaksanakan di bawah JKM melibatkan orang kurang upaya, warga emas dan keluarga miskin, iaitu bantuan kanak-kanak daripada RM100 kepada RM150 dan maksima RM1,000 untuk satu keluarga, dan kenaikan ini memanfaatkan 63,183 keluarga miskin melibatkan kos RM206.3 juta. Bantuan penjaga OKU pesakit terlantar daripada RM350 kepada maksima RM500 yang memanfaatkan 25,835 penjaga OKU dan pesakit terlantar sebanyak 106.8 juta. Bantuan OKU tidak berupaya bekerja iaitu daripada RM250 dinaikkan kepada RM300 sebulan, dan kenaikan ini memanfaatkan 83,929 OKU melibatkan peruntukan RM202.5 juta. Allowance pekerja OKU daripada RM400 kepada RM450 dan memanfaatkan 92,265 OKU dengan kos RM329.6 juta. Dan begitu juga kenaikan pada bantuan warga emas daripada RM350 kepada RM500 sebulan yang melibatkan kos RM559.2 juta. Jadi setakat ini 513,054 penerima yang melibatkan kos 1.6 bilion. Tuan-tuan Yang Pertua, konsep pelaksanaan kenaikan bantuan JKM adalah lebih berfokus kepada keperluan isi rumah, merujuk kepada penggabungan bantuan mengikut keperluan sesuatu isi rumah yang mempunyai pelbagai kategori seperti warga emas, orang kurang upaya, ibu tunggal yang mempunyai anak yang berumur bawah pada 18 tahun serta pesakit kronik. Sekiranya sebuah isi rumah itu mempunyai kriteria yang ditetapkan, maka dia boleh menerima lebih daripada RM1,000 sebulan. Contoh, sekiranya dalam rumah itu ada warga emas, ada OKU tidak bekerja, ada ibu tunggal, ada 4 orang anak, maka bantuan yang diterima antara RM1,900 sebulan. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan sila. Terima kasih Datuk Speaker. Jawapan yang panjang tetapi tak jawab soalan. Kerana di sini saya nak ingatkan Timbalan Menteri bahawa pada 3 hari bulan Disember last year 2020, sempena Hari OKU sedunia, pada masa itu mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri janji bahawa bantuan bulanan JKM yang pada masa ini berjumlah antara RM200 dan RM300 kepada mereka yang layak dinaikkan ke RM1,000 dan cadangan, saya akan pastikan cadangan ini dapat dilaksanakan segera. Facebook post ini masih di dalam Facebook mantan Yang Amat Berhormat Menteri Yang Berhormat Pago. Jadi saya nak tanya di sini, semasa pengumuman dibuat, Timbalan Menteri juga merupakan Timbalan Menteri dalam kementerian yang sama. Jadi sejak 3 hari bulan Disember sampai hari ini, sudah hampirlah 11 bulan, apa usaha kementerian dan juga Timbalan Menteri untuk pastikan bahawa cadangan RM1,000 sebulan ini dapat dilaksanakan, ataupun Timbalan Menteri nak cakap dalam Dewan Rakyat ini bahawa janji yang dibuat, cadangan yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri pada masa itu adalah satu janji yang kosong, ataupun kita perlu mintalah Dewan Bahasa dan Pustaka untuk pindah definasi segera. Segera itu bukan maksudnya 3 minit lagi. Segera ini adalah maksudnya lebih daripada 1 tahun. Minta jawapan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas soalan tambahan, saya telah sebut tadi bagaimana bantuan ini adalah dalam bentuk yang kita laksanakan ini adalah dalam bentuk isi rumah satu keluarga. Dan kalau kita lihat usaha yang telah dibuat oleh kementerian, kita telah berusaha, contohnya menghantar dan mengangkat cadangan untuk baru ini kepada pihak Kementerian Kewangan, dan sebagaimana yang kita semua maklum tertakluk kepada kelulusan dan kedudukan kewangan kerajaan. Dan sekiranya
sekiranya kita naikkan sebagai contoh, apabila kita naikkan RM11,000, dia akan melibatkan kos kerajaan yang sangat besar. Jadi sebab itulah kita apa yang kita laksanakan ini tertakluk kepada kelulusan yang telah diberikan oleh pihak. Jadi maksudnya janji yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri pada masa itu adalah satu janji yang tak realistik dan juga janji kosong. Yang berhormat, saya betul tak? Setuju tak Timbalan Menteri? Maksudnya yang janji yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri pada masa itu adalah satu janji yang tak realistik dan janji kosong. Janji bukan kitab suci. Saya telah maklumkan tadi ialah pelaksanaan ini tertakluk mengikut jumlah keseluruhan bantuan mantan kepada Perdana isi Menteri rumah janji yang mana sekiranya dilaksanakan apa satu keluarga segera, ada yang mendapat lebih daripada RM1,900 sebulan. Bergantung kepada kemampuan kerajaan. Kenapa nak janji segera? Itu soalan saya. Baik, Kulai. Cukup satu soalan telah pun dijawab tadi. Saya jemput untuk soalan tambahan yang kedua. Saya jemput yang berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Walaupun Kulai nampaknya tidak faham jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri, tapi saya merasakan jawapan yang cukup baik, jelas. Tumpat, tanya soalan lah. Soalan Tuan Yang Dipertua. Di samping kriteria-kriteria yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, apakah syarat yang dikenakan bagi menerima bantuan tersebut dan adakah kementerian bercadang untuk mewujudkan talian hotline khusus untuk golongan OKU yang tidak mampu bergerak bagi memudahkan mereka untuk mendapat bantuan? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat di atas soalan tambahan. Di antara syarat-syarat yang dikenakan adalah mereka yang berpendapatan di bawah paras garis kemiskinan dan mereka ini adalah golongan yang layak dan memerlukan bantuan. Dan mereka ini juga kita ada pejabat JKM, ada 108 pejabat JKM di seluruh negara dan kita ada juga talian kasih hotline 24 jam. Sekira mana-mana mereka yang memerlukan boleh terus berhubung dengan pejabat kami. Dan di samping itu juga kita ada skop wajah di seluruh negara yang untuk membantu komuniti sekiranya mereka memerlukan bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh satu bagi lagi peluang kepada Yang Berhormat Macang. Dah banyak kali bangun dah. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terdapat aduan kelewatan apabila permohonan untuk mendapatkan bantuan JKM daripada pegawai-pegawai yang membuat penyiasatan dan semakan. Apabila kita pergi melawat ataupun ziarah orang-orang sakit, 3 bulan kemudian kita pergi lagi sampai meninggal, tetapi pegawai belum pun datang untuk membuat semakan bagi tujuan mendapatkan bantuan. Jadi apakah terdapat kekurangan kaki tangan ataupun faktor-faktor lain yang menyebabkan kelewatan-kelewatan ini berlaku? Saya minta penjelasan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Macang. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Macang di atas soalan tambahan. Terima kasih Yang Pertua. Apabila berlaku kelewatan, saya mengharapkan supaya laporan segera diadu kepada kita supaya kita boleh ambil tindakan. Dan setakat ini kita telah berusaha. Contohnya sepanjang pandemik sejak daripada Mac 2020 sampai sekarang, di mana kita buka pengaduan ataupun permohonan secara talian untuk mengelakkan supaya permasalahan, malah penyiasatan pun hanya melalui talian. Sebab dengan keadaan pandemik tidak membenarkan untuk pergerakan pegawai turun kepada semua lokasi. Jadi dalam keadaan ini kita memastikan supaya semua mereka yang layak supaya dapat menerima bantuan yang selayaknya. Dan sekiranya ada yang tercicir, terima kasih Yang Berhormat di atas pemakluman. Saya harap boleh berhubung terus dengan kami untuk kami tindakan segera. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan. Soalan saya nombor 9. Terima kasih. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Timbalannya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Yang Dipertua, matlamat utama dasar agro makanan negara 2011 hingga 2020 atau DAN adalah untuk menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat untuk dimakan. Selain menyumbang kepada pendapatan negara dan usahawan tani, dalam DAN, industri ternakan dan industri asas tani adalah merupakan 2 industri khusus yang telah diberikan tumpuan. Selepas itu kita perkenalkan pula DAN
2.0 yang bermula pada 2021 hingga 2030. Dalam tempoh pelaksanaan DAN, sumbangan sektor agro makanan kepada KDNK meningkat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 6.8% tahun kepada 51.3 bilion ringgit pada tahun 2020 berbanding 26.6 bilion pada tahun 2010. Secara khususnya, sumbangan subsektor ternakan kepada KDNK telah meningkat dengan kadar pertumbuhan sebanyak 86% tahun daripada 7 bilion pada tahun 2020 kepada 16 bilion pada tahun 2020. Ini menunjukkan potensi nilai tambah subsektor ini dalam meningkatkan pendapatan penternak, petani dan juga usaha tani. Bagi subsektor ternakan, pengeluaran komoditi utama khususnya daging, ayam itik dan telur ayam, telur itik telah meningkat masing-masing pada 1.3 juta metrik tan kepada 1.7 juta metrik tan dan juga 9.8 biji telur kepada 13.2 bilion biji telur kepada tempoh 2010 kepada 2020. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan untuk mempertingkatkan usaha dan tindakan bagi terus kita dapat meningkatkan lagi pengeluaran daging lembu, kerbau dan juga susu segar untuk menambah keperluan tempatan. Bagi industri asas tani pula, seramai 22,415 usahawan tani telah menerima manfaat menerusi pelbagai program pemerkasaan usahawan tani yang telah dilaksanakan dalam tempoh pelaksanaan DAN yang berakhir pada tahun 2020. Pertamanya, program Azam Tani antara tahun 2010 hingga 2018 melibatkan 19,700 peserta dengan peruntukan sebanyak 238 juta ringgit. Keduanya, program Rezeki Tani antara tahun 2019 hingga tahun 2020 melibatkan 1,000 peserta dengan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Seterusnya, nombor 3, program High Impact Project antara tahun 2014 hingga tahun 2020 melibatkan 197 penerima dengan peruntukan sebanyak 27.4 juta ringgit. Selepas itu kita ada program dengan izin Change Upgrade Product ataupun CUP antara tahun 2014 hingga 2020 melibatkan 1,485 penerima dengan peruntukan sebanyak 25.4 juta ringgit. Sebagai hala tuju dan ataupun yang telah bermula pada tahun ini, tumpuan khusus subsektor ternakan meliputi usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan ladang, mencegah penyakit haiwan dan meningkatkan amalan peternakan yang baik bagi kita sama-sama meningkatkan produktiviti dan hasil pengeluaran selain mengurangkan kebergantungan kepada import dan juga defisit perdagangan. Usaha ini bagi mencapai sasaran tahap sara diri ataupun SSL. Manakala strategi-strategi yang untuk memperkasakan usahawan tani pula terus diberikan tumpuan kepada pengukuhan rantaian bekalan dan juga daya saing pasaran tempatan melalui pemberian berbagai-bagai insentif oleh pihak kerajaan. Terima kasih Tuan Deputu. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang pertama, sila Pun Tian. Ya, kita ucap tahniah kerajaan dapat meningkatkan produk makanan dan industri asas tani ini melalui pelbagai program. Contohnya program yang kita mulakan dulu yang bernama Azam, Akhiri Zaman Miskin. Azam Tani tadi telah disebut. Cuma kerisauan saya ialah mengenai import, Yang Berhormat Timbalan Menteri, import bahan makanan, produk makanan. Boleh tak Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan contoh 10 produk utama yang diimport, nilai import setahun, langkah-langkah untuk mengurangkan import berkaitan produk makanan itu agar food security atau keselamatan kecukupan makanan lebih terjamin untuk negara kita. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat daripada Pontian yang bertanya satu soalan yang cukup relevan sekali. Pertamanya saya pergi kepada DAN 1.0 pada tahun 2020. Kita dapat lihat jumlah import kita yang begitu besar sekali. Iaitu pada ketika tersebut dicatatkan sebanyak 30 bilion ringgit. Itu kita beli barang, kita beli import.
Pada tahun 2020 ianya melonjak kepada 57.4 bilion ringgit. Sementara ekspor kita pada tahun 2020 hanya 18 bilion sahaja. Tahun 2011 18 bilion. Tetapi tahun 2020 ekspor kita hanya 36 bilion. Maknanya kita ada shortfall. Imbangan dagang kita mencatat negatif pada tahun 2011 adalah sebanyak 40%. Sementara tahun 2020 mencatatkan negatif sebanyak 36.7. Ada sedikit peningkatan. Di sini sebenarnya kita dapat lihat bahawa permintaan barangan daripada import begitu tinggi sekali bagi kita menampung kekurangan pengeluaran tempatan untuk memenuhi permintaan dalam negara. Terutamanya bahan-bahan yang tidak ekonomik kita hasilkan. Seperti makanan ataupun sayur-sayuran dan buah-buahan temperate. Keduanya tentang apakah barang-barang yang banyak sekali kita import dan berharga ni. Pertamanya sekali kita dapat lihat sini macam kopi, koko, teh dan rempah. Kita import sebanyak 8.3 bilion. Tapi angka ini kita dapat lihat bahawa jumlah ekspor kita pula, kita re-eksport barang tu dengan nilai tambah sebanyak 8.8 bilion. Sementara bijiran dan sediaan bijiran termasuk beras, kita import sebanyak 7.9 bilion. Saya tak dapat bagikan 10, pakai saya ambil yang benda-benda yang penting sekali. Macam super bahan makanan untuk ternakan. Kita terpaksa import sebanyak 6.2 bilion. Sementara sayur-sayuran, kita import sebanyak 5.1 bilion. Selepas tu tenusu, kita import sebanyak 4.4 bilion. Dan buah-buahan 4.1 bilion. Sementara daging, kita import sebanyak 4 bilion. Dalam masa yang sama, Tuan Yang Dipertua, saya masa sedikit, kita nak maklumkan apakah insentif yang diberikan oleh kerajaan bagi memastikan supaya kita dapat mengurangkan import kita. Pertamanya, kita akan bagi pelepasan cukai pendapatan melalui akta cukai. Inisiatif ini kita berikan kepada syarikat-syarikat DDI ataupun FDI. Sama ada tempatan ataupun luaran, kita bagikan tax holiday sebanyak 10 tahun daripada tarikh mereka mendapatkan keuntungan berkanun. Selepas itu, syarikat-syarikat pembesaran, kita bagikan mereka tax holiday sebanyak 5 tahun selepas mendapat keuntungan. Itulah sebenarnya banyak macam insentif yang telah dibuat oleh kerajaan bagi memastikan supaya kecukupan makanan untuk dibekalkan bagi keperluan rakyat. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Pulai. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Saya ucap terima kasih kerana MAFI masih mengekalkan program rezeki tani. Saya sangat bersemangat dalam program itu dahulu dan saya harap 10 juta itu tak cukup. Saya faham, harap dapat ditingkatkan, paling tidak pun kita dapat 30 juta kerana golongan sasar itu sangat berkesan. Cuma Datuk Yang Betul, soalan tambahan saya, ada satu projek yang tidak berjaya kami selesaikan dulu adalah NFC, National Feedlot Corporation. Jadi apakah perkembangan NFC ini? Kerana tujuan asalnya adalah untuk meningkatkan pengeluaran daging tempatan. Dan sehingga dan tamat 2021, SSL kita dalam daging tempatan ini masih rendah. Jadi boleh saya dapat penjelasan tentang itu? Terima kasih. Ya, sila Timbalan Menteri. Ya. Terima kasih sahabat saya, bekas Menteri MAFI yang telah banyak berjasa. Untuk maklumat Tuan Dipertua, bahawa daging adalah merupakan satu daripada produk pertanian yang pada ketika ini kita tidak berkeupayaan untuk mencapai SSL kita. SSL kita pada ketika ini hanyalah 23% sahaja. Dan kita sekarang telah pun menubuhkan satu majlis ruminan negara bagi memastikan supaya bukan saja kita dapat meningkatkan lagi pengeluaran, bahkan kita mahu menarik minat petani-petani untuk menyertai bidang ini. Dan pada ketika ini kita dapat lihat bahawa minat begitu tinggi sekali, bukan saja daripada petani dan penternak kita, bahkan daripada syarikat-syarikat swasta.
Terima kasih Tuan Dipertua. Serius. Kurang pasu satu lagi. Satu lagi. Tambahan. Happy belated birthday Datuk Yang Dipertua. Minta kurang pasu satu lagi. Kurang pasu. Ketua Ketua, serius. Terima kasih. Kan diberi peluang tentang sektor penternakan ni Datuk Yang Dipertua. Tadi disebutkan ramai yang dah berminat. Antara masalah yang dihadapi oleh penternak-penternak ni ialah apabila mereka menternak, saya ambil spesifik ialah lembu lah. Yang paling sesuai dengan klimat kita ini ialah KK, lembu Kedah Kelantan. Tetapi tidak ada sumber ataupun pusat pembiakan yang besar yang boleh membekalkan lembu-lembu jenis ini. Dan keduanya ialah masalah feed yang harganya kadang-kadang naik melambung cukup tinggi yang menyebabkan akhirnya mereka terpaksa tinggalkan industri penternakan ini. Jadi saya mohon mendapat pencerahan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan dua perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya tentang baka KK. Pada ketika ini saya ingin maklumkan kepada Dewan bahawa pihak MARDI telah buat satu penemuan setelah menjalankan satu penyidikan lebih daripada 10 tahun. Dan baka KK ni Kedah Kelantan ini sekarang telah menjadi lembu sadu. Dan insya-Allah kita akan perkenalkan pada ketika ini kawasan saya telah bermula dengan menghasilkan baka ini. Dan kita akan dapat lihat dalam jangka masa yang singkat nanti ianya akan diperkenalkan di pasaran. Keduanya tentang harga bahan makanan yang cukup tinggi pada ketika ini. Itu memang kita terima hakikat bahawa inilah masalah besar yang sedang dihadapi oleh petani bagi bukan sahaja untuk mengembangkan usahawan atau penternakan mereka, tetapi kebanyakan daripada bahan-bahan makanan ini adalah kita import yang menyebabkan bukan sahaja tukaran asing, bahkan pada ketika ini untuk maklumat banyak perkara-perkara yang terjadi di luar sana yang kita beli daripada luar, bukan sahaja daripada jagung, daripada soya dan juga bahan-bahan yang lain yang dibekalkan daripada luar negara ini. Pada ketika ini mereka mengambil peluang untuk menaikkan harga, bukan sahaja sebab COVID, bahkan ada sebab-sebab lain yang telah menyebabkan kita menghadapi masalah bukan sahaja untuk lembu, kambing, bahkan kepada ayam dan lain-lain ternakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Tak dijawab Datuk Yang Dipertua tindakan pihak kerajaan untuk menyelesaikan perkara ini. Kita tahu itu masalah, itu penyataan masalah. Jadi apakah tindakan telah diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi perkara ini? Terima kasih. Sebenarnya untuk jangka pendek Tuan Dipertua, memang harga kawalan di luar harga pasar bahan-bahan importnya adalah di luar kawalan kita. Tetapi kita telah mengambil beberapa langkah sekarang untuk menanam yang pertamanya keperluan untuk bahan makanan ternakan. Misalnya macam jagung pijiran itu. Itu yang menjadi masalah pertama. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Yang Berhormat Puan Nur Azrina binti Surip. Terima kasih. Soalan saya nombor 10. Silakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan dikemukakan. Kami Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin terhadap kes keganasan rumah tangga yang sering diperkatakan, dan di antara inisiatif yang telah dilaksanakan ialah membantu mangsa keganasan termasuk menjadikan masjid sebagai pusat transit kepada mangsa keganasan rumah tangga. Dalam hal ini Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Wanita telah mewujudkan pusat transit keganasan rumah tangga di masjid, dan inisiatif ini adalah di bawah Pelan Pengimarahan Masjid Wilayah Persekutuan 2020-2024 dan dilaksanakan bagi memperluaskan fungsi masjid sebagai pusat komuniti setempat yang menyediakan pelbagai kemudahan termasuk sokongan psikososial dan kerohanian. Dan program berkonsepkan perlindungan segera ini kepada komuniti dan masyarakat setempat dalam kalangan karya masjid diberi kepada mangsa keganasan rumah tangga sama ada lelaki dan wanita tanpa mengira kaum. Dan sebanyak 12 masjid di wilayah Persekutuan telah dipilih sebagai pusat aduan dan
khidmat kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga yang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan. Manakala sebagai pusat transit iaitu 2 buah masjid iaitu di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Masjid Al-Ghufran di pinggiran Taman Dr. Ismail. Dan di pusat transit ini juga mangsa diberi kaunseling bimbingan spiritual oleh pegawai masjid serta pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terlatih, dan mangsa yang tinggal di asrama untuk sementara diberi makan minum selain daripada keperluan persalinan, selimut, tuala dan kebersihan diri. Dan setakat ini yang telah datang mengadu setakat ini alhamdulillah hanya baru 1 orang, sebab kita tak nak ramai kalau boleh, kalau ramai itu bermakna isu banyak, dan setakat ini alhamdulillah 1 orang yang telah dilindungi di Masjid Wilayah Persekutuan dan tiada melibatkan apa-apa peruntukan. Jadi harap perkara ini dapat kita hebahkan untuk kemudahan karya yang berada di sekitar. Terima kasih. Tambahan. Terima kasih jawapan daripada Timbalan Menteri. Kalau cuma seorang, jadi apakah masjid ini kita boleh kategorikan definisi sebagai tempat selamat? Itu yang pertama. Dan apakah plan kerajaan untuk menjadikan masjid di negeri-negeri lain juga? Dan satu soalan lagi adalah pada 23 September baru-baru ini, Kementerian Pembangunan Wanita ada menyatakan akan menyediakan 3 pusat sokongan sosial setempat dengan peruntukan RM21 juta. Dan akan beroperasi pada awal tahun depan. Jadi saya nak tahu status dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, kita sedang berusaha untuk memastikan supaya maklumat ini dapat disebarluaskan kepada pihak masyarakat, dan setakat ini kita perluaskan program ini ke negeri-negeri melalui Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, dan sehingga kini Perlis menamakan 2 buah masjid yang bersesuaian termasuk juga Pulau Pinang, Kelantan dan Negeri Sembilan telah mencadangkan tapi akan melaksanakan perbincangan tertakluk kepada perbincangan dengan Jabatan Pembangunan Wanita, dan di Selangor maklumat yang kita terima mereka akan melaksanakan dengan kerjasama NGO, dan kita juga masih sedang berunding dengan negeri-negeri lain. Berkenaan dengan soalan Yang Berhormat berkenaan dengan pembentukan 3 pusat sokongan sosial PSS ini, kita akan laksanakan 1 dalam bentuk statik, insya-Allah akan dilaksanakan di Kelantan, dan yang 2 lagi akan dalam bentuk mobile. Terima kasih. Terima kasih. Yang hormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat semua. Usul Menteri. Tuan Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga dibahaskan dan diputuskan DR 13/2020, Rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2020 dan DR 14/2020, Rang Undang-Undang Kilang dan Jentera Pemansuhan 2020 di nombor 1 dan 2 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini. Selepas itu, majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 28 Oktober 2021. Ada yang menyokong? Yang Dipertua, saya menyokong. Terima kasih Wabi. Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Yang Berhormat yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Sebulat suara, maka usul disetujukan. Usul di bawah Peraturan Masyarakat 18 dalam kurungan 1 oleh Yang Berhormat Port Dickson. Silakan Yang Berhormat. Tuan Ketua, saya mohon mengemukakan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 dan 18.2 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat seperti berikut. Bahawa Dewan yang bersidang pada hari ini merundingkan laporan bahawa Petronas telah menjual aset gas di Azerbaijan dengan harga hampir 10 bilion ringgit, berikutan desakan kerajaan menaikkan bayaran dividen Petronas sebanyak 25 bilion ringgit kepada kerajaan bagi tahun 2021. Perkara ini adalah perkara tertentu kerana penjualan aset gas di Azerbaijan bernilai 10 bilion ringgit, juga pembayaran dividen kepada kerajaan sebanyak 25 bilion bagi tahun 2021 adalah berbahaya dan menjejaskan masa depan Petronas. Dan terkait kalau sedikit penjelasan, kerana tindakan seperti ini telah menyebabkan JP Morgan mengeluarkan Petronas dari ESG Emerging Market Bond Index
dan ESG Asia Credit Index. Perkara itu perlu disegerakan kerana Petronas mengalami defisit berikutan pembayaran dividen berlebihan sejak 2018 sehingga kini yang memaksa Petronas menjual aset atau meminjam lebih banyak dana luar negara bagi menampung aliran tunai. Dan ini diperkukuh dengan kenyataan Tengku Muhammad Taufik, CEO Petronas, if there is a policy shift but it comes too suddenly or too slowly, not only Petronas but the entire Malaysian economy could be put at risk with regards to our energy mix. Ini perkara berkenaan kepentingan orang ramai, malah seluruh ekonomi negara. Kerana Petronas adalah institusi penting ekonomi negara dan sewajarnya diperkukuh kekuatannya dan tidak dilemahkan penarafan syarikat. Kemampuan untuk melabur bagi menjana keuntungan masa depan yang mampu membayar dividen yang munasabah kepada kerajaan demi kepentingan rakyat. Dengan tambahan 7 bilion ringgit tahun ini, hasil Petronas akan berjumlah 44.8 bilion ringgit atau 18% dari pendapatan kerajaan bagi 2021 dari 37.8 bilion sebelumnya. Jadi mohon persetujuan Yang di-Pertua untuk dibahaskan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat perlu melengkapkan teks Yang Berhormat dan cuma dibaca teks tersebut mengikut peraturan. Tapi tak apa. Yang Berhormat, saya telah menerima satu pemberitahu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 oleh Yang Berhormat Port Dickson Ketua Pembangkang pada hari Isnin 25 Oktober 2021. Teks usul itu adalah seperti yang dibacakan tadi dengan sedikit tambahan oleh Yang Berhormat Ahli Yang Berhormat Port Dickson sebentar tadi. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh Majlis Mesyuarat, saya hendaklah berpuas-hati bahawa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu mematuhi 3 syarat. Seperti mana biasalah, syarat pertama ianya perkara yang tertentu, syarat kedua ia adalah bagi kepentingan orang ramai dan syarat ketiga ianya hendaklah berkehendak disegerakan. Saya telah meneliti perkara ini dan mendapati bahawa perkara ini adalah perkara yang tertentu, ia adalah bagi kepentingan orang ramai serta juga perkara ini perlu juga disegerakan. Oleh yang demikian, saya membenarkan usul ini untuk dirundingkan pada hari ini di Kamar Khas pada jam 2.30 petang. Terima kasih. Rang undang-undang untuk bacaan kali pertama. Sebelum itu, memandangkan kaitan yang saya sebut tadi dan sedikit penjelasan, dan saya terima kasih kerana keizinan Yang-Pertua memberi ruang untuk saya baca dengan tambahan, walaupun saya tahu peraturan membaca. Sebab saya katakan tambahan itu ialah kerana menunjukkan kesan kepada ekonomi negara, pendapatan dan juga masa depan Petronas. Oleh demikian, walaupun saya hargai keputusan Yang di-Pertua untuk membenarkan perbahasan, tapi sepatutnya hal yang menyentuh kepentingan negara dan kepentingan ekonomi negara yang diakui sendiri, maka sewajarnya Dewan yang patut membahaskan. Saya dah putuskan untuk diadakan di Kamar Khas sebab kita pun ada urusan yang lain di Dewan ini. Ada 2 rang undang-undang yang agak besar untuk dihabiskan pada hari ini. Maka seperti biasa, amalan biasa, saya luluskan di Kamar Khas Yang Amat. Ya. Maaf. Tuan Ketua, ketimbang untuk berbanding dengan 2 rang undang-undang yang dibentangkan yang juga penting, tetapi lebih pentinglah soal ekonomi negara dan pendapatan negara sebelum belanjawan. Ini harus dibahaskan pada hemat saya sebelum belanjawan, kerana dia terkait dengan pendapatan negara. Dan saya hanya sebut secebis dan memberikan pengertian tentang implikasi yang besar kepada ekonomi negara dan pendapatan kerajaan. Oleh demikian, saya ingin tegaskan semula keperluan kita membahaskan di Dewan walaupun dalam masa yang singkat.
Serupa saja Yang Berhormat, sebenarnya prosiding di Kamar Khas maupun di Dewan boleh dilihat oleh orang ramai dan akan dirakam serta juga merupakan direkodkan melalui handset. So sebenarnya tak ada apa orang kata perbezaan pun. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Rang undang-undang untuk bacaan kali pertama. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ya. Tuan Yang Ketua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang Perbekalan 2022. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Bacaan kali kedua bila ya? Tuan Yang Ketua, bacaan kali kedua adalah pada hari Jumaat 29 hari bulan Oktober 2021 pada jam 4 petang. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya ingin mengemukakan rang undang-undang anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran pindaan 2021. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Bacaan kali yang kedua bila? Bacaan kedua pada mesyuarat yang sama. Baiklah, terima kasih. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 13 2020. Rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam kurungan pindaan 2020. Bacaan kali yang kedua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Yang di-Pertua, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 selepas ini disebut sebagai Akta 514 merupakan suatu akta yang membuat peruntukan pertama bagi memastikan keselamatan dan kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, kedua yang bagi melindungi orang lain seperti orang awam terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang yang sedang bekerja, ketiga bagi menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan keempat bagi perkara lain yang berkaitan. Akta 514 ini dikuatkuasakan oleh Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun JKKP. Ia digubal berlandaskan prinsip pengaturan kendiri dengan izin self-regulation yang menekankan konsep tripartite iaitu komitmen dan tanggungjawab kerajaan, majikan dan pekerja dalam memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja terjamin. Pada masa yang sama, terdapat satu lagi akta yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dikuatkuasakan oleh JKP iaitu Akta Kilang dan Jentera 1967 selepas disebut sebagai Akta 139. Akta 139 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalan kilang berkenaan dengan perkara yang berhubung dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang di dalamnya serta pendaftaran dan pemeriksaan jentera. Akta 139 ini telah dikuatkuasakan sejak tahun 1967 menggunakan pendekatan preskriptif yang tidak lagi sesuai dengan teknologi yang sentiasa berkembang pada masa ini. Sehubungan dengan itu, keselaras dengan cadangan pindahan Akta 514, Kementerian memutuskan untuk memansuhkan Akta 139 dan memasukkan peruntukan berkaitan pemeriksaan jentera yang terdapat dalam Akta 139 ke dalam cadangan pindahan Akta 514 tersebut. Tuan Yang di-Pertua, setelah dikuatkuasakan selama 27 tahun, kini pindahan dibuat pada Akta 514 bagi menambah baik dan menempatkan lagi perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini dengan objektif utama seperti yang berikut. Pertama, untuk meluaskan liputan pemakaian akta ke semua tempat kerja. Kedua, untuk mengintegrasikan peruntukan yang terdapat dalam Akta 139 dan Akta 514 bagi mewujudkan satu perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang komprehensif
selaras dengan perkembangan semasa. Ketiga, untuk mencegah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan seawal mungkin melalui kewajipan prinsipal dengan menggunakan pakai prinsip pencegahan izin, principle of prevention. Dan ini adalah selaras dengan perubahan yang berlaku di dalam landscape pekerjaan, teknologi dan proses kerja. Keempat, untuk melindungi kesihatan pekerja melalui perkhidmatan kesihatan pekerjaan dengan izin Occupational Health Service yang merupakan perkhidmatan bagi perlindungan kesihatan pekerja semasa bagi pengekalan kesihatan di tempat kerja dan juga pencegahan penyakit dan keracunan pekerjaan. Kelima, untuk mengambil kira saranan konvensyen antarabangsa bagi melindungi hak pekerja. Keenam adalah mengenakan penalti di bawah akta yang lebih bersifat mencegah sesuatu kesalahan dilakukan dengan izin deterrent. Dan yang terakhir, Tuan Yang Dipertua, untuk mengurangkan kadar kemalangan di tempat kerja dan penyakit pekerja. Dalam mengubal pindahan Akta 541, pihak kementerian telah mengadakan pelbagai sesi libat urus semenjak tahun 2011 bersama agensi kerajaan, pemegang taruh, pihak industri serta pihak kepentingan yang lain. Cadangan pindahan ini juga turut dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal pindahan undang-undang perburuhan di bawah Majlis Penasihat Buruh Berkebangsaan dan juga Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak kesatuan, majikan dan pekerja. Tuan Yang Dipertua, Rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindahan 2020 mengandungi 55 pasal yang merangkumi penambahan 27 seksyen baru, pemotongan 2 seksyen dan pindahan terhadap 35 seksyen yang sedia ada. Seterusnya saya akan menjelaskan fasa-fasa utama dalam rang undang-undang ini. Fasa pertama mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai penetapan tarikh permulaan kuat kuasa pindahan akta ini. Fasa kedua bertujuan untuk memindah Seksyen 1 bagi membolehkan pemakaian Akta 514 ke semua tempat kerja di Malaysia, di seluruh Malaysia dan mengecualikan jenis pekerjaan tertentu daripada pemakaian Akta 514 sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual pertama. Pengecualian daripada pemakaian Akta diberikan kepada pekerjaan yang di atas kapal yang dikawal selia oleh di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 bagi Semenanjung Malaysia dan Ordinan Perkapalan Saudagar 1960 bagi Sabah dan Sarawak, pekerjaan domestik dan juga Angkatan Tentera. Fasal ketiga bertujuan untuk meminda Seksyen 3 mengenai tafsiran dengan memasukkan tarikh penyedia latihan berdaftar, perakuan kelayakan, orang berlesen, orang kompeten, perkhidmatan kesihatan pekerjaan, kontraktor, ketua pengarah, prinsipal dan pengamal perubatan berdaftar ke dalam Akta 514 serta meminda takrif lain dengan perkataan dan ungkapan tertentu. Tuan Yang Dipertua, Fasal 5 bertujuan untuk menggantikan Seksyen 5 dengan Seksyen baru bagi memperuntukkan antara lain seperti yang berikut. Memberi menteri kuasa untuk melantik ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, pengarah, timbalan pengarah, penolong pengarah dan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan lain daripada kalangan pegawai awam dalam skim pemeriksa kilang dan jentera, dan memberi kuasa untuk melantik mana-mana pegawai awam daripada mana-mana skim perkhidmatan lain yang bagi maksud menguatkuasa akta ini. Pegawai awam yang dilantik ini adalah tertakluk kepada batasan kawalan arahan dan pengawasan ketua pengarah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Fasal 8 bertujuan untuk memasukkan 4 seksyen baru iaitu Seksyen 7A, 7B, 7C dan 7D. Dan peruntukan ini dimasukkan bagi memberi kuasa kepada menteri untuk memberikan lesen kepada mana-mana orang yang akan menjalankan pemeriksaan logi yang ditetapkan mengikut akta ini iaitu orang berlesen. Menteri boleh menetapkan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkan patut bagi mengawal selia orang berlesen tersebut, termasuklah membatalkan lesen orang tersebut jika orang itu telah melanggar mana-mana syarat yang serius. Tuan Yang Dipertua, Fasal 9 hingga 12 mengandungi pindahan kepada peruntukan berkenaan dengan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Selepas ini disebut majlis. Antara pindahan tersebut adalah seperti yang berikut. Yang pertama, menaikkan bilangan anggota majlis iaitu tidak kurang daripada 22 orang anggota dan tidak melebihi daripada 25 orang anggota.
pada masa ini majlis terdiri tidak kurang daripada 12 orang dan tidak lebih daripada 15 orang anggota. Yang kedua, menjelaskan lagi senarai dan kriteria keanggotaan majlis yang berdasarkan pengalaman atau pengetahuan khas yang luas dalam perkara yang berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerja. Ketiga, meluaskan skop fungsi majlis dalam membuat syur kepada menteri berkenaan dengan perkara yang berhubung dengan tujuan Akta 514 dan memberi majlis kuasa untuk menyelaraskan perkara yang berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dijalankan oleh kerajaan. Tuan Yang Pertua, pasal 14 bertujuan untuk memindah Seksyen 15 Akta 514 mengenai kewajipan am majikan dengan mengecualikan orang yang bekerja sendiri daripada seksyen ini, memandangkan kewajipan orang bekerja sendiri telah diperuntukkan dalam Seksyen 17 Akta 514. Melalui fasa ini juga liputan kewajipan majikan di bawah Seksyen 15 diperluas agar termasuklah membangunkan dan melaksanakan tata cara bagi berurusan dengan kecemasan yang boleh ditimbul semasa pekerjanya sedang bekerja. Fasa 16 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 18A dan 18B seperti berikut. Seksyen baru 18A memperuntukkan mengenai kewajipan kepada prinsipal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan keselamatan dan kesihatan mana-mana kontraktor, subkontraktor dan pekerja yang diambil kerja oleh kontraktor atau subkontraktor semasa menjalankan kerja mereka selagi prinsipal itu mempunyai kawalan ke atas mereka. Dan yang kedua, seksyen baru 18B memperuntukkan mengenai kewajipan majikan, orang yang bekerja sendiri atau prinsipal untuk menjalankan pentaksiran risiko dan untuk melaksanakan langkah-langkah kawalan jika perlu diperlukan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Pindahan ini bertujuan untuk mencegah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan seawal mungkin. Tuan Yang Dipertua, Fasal 18 hingga 20 mengandungi pindahan kepada peruntukan dalam bahagian 5 mengenai kewajipan am, pereka bentuk, penghilang dan pembekal. Antara pindahan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, memasukkan kewajipan am, pereka bentuk, penghilang, pengimport dan pembekal sesuatu loji untuk memastikan pengguna dilengkapi dengan maklumat terkini jika diketahui terdapat risiko baru yang akan menjejaskan keselamatan dan kesihatan pekerja semasa menggunakan loji. Dan yang kedua, memasukkan kewajipan am, promus dengan izin, formulator, penghilang, pengimport dan pembekal sesuatu bahan yang untuk memastikan pengguna dilengkapi dengan maklumat terkini jika diketahui terdapat risiko baru yang akan menjejaskan keselamatan dan kesihatan pekerja semasa menggunakan bahan. Pindahan peruntukan bahagian 6, kewajipan am pekerja, Fasal 22 hingga 24 mengandungi pindahan kepada peruntukan dalam bahagian 6 mengenai kewajipan am pekerja. Antara pindahan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, memasukkan seksyen baru 26A mengenai hak pekerja untuk mengeluarkan dirinya daripada bahaya atau aktiviti jika majikan gagal melakukan apa-apa tindakan untuk menghapuskan bahaya hampir pasti dan pekerja itu hendaklah dilindungi daripada akibat tidak wajar dan tidak boleh didiskriminasikan. Perlindungan hak pekerja ini adalah selaras dengan peruntukan dalam Saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Bagi anda yang baru saja mengikuti kami, sebentar saja tadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan sedang membentangkan rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2020 untuk bacaan kali kedua. Berdasarkan Aturan Urusan Mesyuarat atau AUM, ada beberapa lagi rang undang-undang yang menyusul untuk dibentangkan untuk bacaan kali kedua selepas itu. Antaranya adalah Rang Undang-Undang Kilang dan Jentera Pemansuhan 2020, Rang Undang-Undang Ordinan Peguam Bela Sabah Pindaan 2021, Rang Undang-Undang Perihal Dagangan Pindaan 2021, Rang Undang-Undang Lembaga Angkasa Malaysia 2020, Rang Undang-Undang Kerja Pindaan 2021 dan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2020. Terdahulu telah pun dibentangkan untuk bacaan kali pertama Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau
atau Belanjawan 2020 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini, juga rang undang-undang anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran pindaan 2021. Anda boleh terus mengikuti pembentangan rang undang-undang berkaitan menerusi laman rasmi, laman web RTM Klik dan klik pautan RTM Parlimen. Baik saudara, terdahulu sebelum sesi pembentangan rang undang-undang telah pun berlangsung sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sebanyak 10 soalan telah pun dijawab oleh menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan. Antara yang dimaklumkan kepada pengetahuan seisi Dewan adalah Pulau Langkawi telah pun sekali lagi dipilih sebagai destinasi rintis. Kali ini untuk pelaksanaan gelembung pelancongan antarabangsa pertama negara bermula pada 15 November 2021 nanti. Ketika ini, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dalam fasa akhir melaksanakan persediaan untuk menyambut kembali ketibaan pelancong antarabangsa. Dewan turut dimaklumkan bahawa institusi perbankan akan terus menyediakan bantuan bayaran balik pinjaman kepada peminjam yang tidak tersenarai dalam kelompok B50 selepas pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih berakhir. Ia termasuk pengurangan bayaran ansuran bulanan mengikut kemampuan peminjam. Peminjam juga boleh memohon pelbagai program bantuan yang disediakan oleh agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK, antaranya program pengurusan hutang, skim penyelesaian pinjaman kecil dan skim sokongan daya tahan kewangan. Ahli Parlimen pada hari ini turut dimaklumkan bahawa cadangan pengecualian cukai buat institusi pengajian tinggi swasta atau IPTS telah pun dikemukakan kepada Kementerian Kewangan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad memaklumkan inisiatif tersebut bagi membantu mengurangkan beban IPTS yang turut terjejas akibat penularan COVID-19. Dalam pada itu, Dewan dimaklumkan bahawa kadar bantuan untuk keluarga miskin dan orang kurang upaya atau OKU melibatkan beberapa skim di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah pun dinaikkan. Ia termasuk bantuan kanak-kanak daripada RM100 kepada RM150 dan maksimum RM1,000 untuk satu keluarga. Bantuan penjaga OKU telantar pula dinaikkan daripada RM350 kepada RM500, manakala bantuan OKU tidak berupaya bekerja meningkat kepada RM300 berbanding RM250 sebelum ini. Allowance bekerja OKU juga dinaikkan sebanyak RM50 menjadi jumlah terkini RM400, sementara kenaikan bantuan warga emas daripada RM350 kepada RM500. Baik, Dewan turut dimaklumkan hari ini dalam tempoh pelaksanaan Dasar Agromakanan Negara atau DAN, sumbangan sektor agromakanan kepada KDNK negara meningkat dengan kadar pertumbuhan purata sebanyak 6.8% tahun kepada RM51.3 bilion pada 2020 berbanding RM26.6 bilion pada tahun 2010. Baik saudara, anda boleh kembali mengikuti kesemua jawapan yang telah pun dijawab oleh menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan menerusi laman YouTube Berita RTM, dan kami akan bawakan intipati penuh bukan saja mengenai sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, malah pembentangan rang undang-undang yang telah pun saya nyatakan tadi menerusi Berita RTM yang akan kami bawakan bermula berita tengah hari pukul 1 tengah hari nanti. Baik, kita jumpa lagi esok langsung dari Parlimen, insya-Allah pukul 10 pagi. Saya Andy Reza Rohadian. Salam hormat.